PAS bincang kerjasama dengan Singapura. Panas, Islam sort cabaran debat dengan Zahid. Gempa, Muhyiddin dakwa Barisan Nasional gagal walaupun menang PRK. Perikatan Nasional mahu Speaker ambil tindakan pada jurufoto Anwar. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memaklumkan pihaknya telah membincangkan kerjasama antara Singapura dengan negeri-negeri di bawah pentadbiran parti itu dan Perikatan Nasional. Menurutnya perkara itu disentuh ketika menerima kunjungan hormat Menteri Pembangunan Negara Singapura Desmond Lee. Kami telah mengadakan perbincangan mengenai fokus pembangunan di Malaysia dan Singapura. Selain itu, pertemuan ini turut membincangkan potensi kerjasama Singapura dengan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang berada di bawah pentadbiran PAS dan Perikatan Nasional, katanya dalam hantaran di Facebook. Tuan Ibrahim yang juga bekas Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, dia juga mengambil kesempatan mengalu-alukan Singapura untuk melabur di Malaysia dalam industri yang berpotensi seperti industri nadia bumi. Kami juga bertukar pandangan berkenaan dengan pelaksanaan gaji progresif yang telah dilaksanakan di Singapura. Seterusnya, PAS turut menyatakan kebersamaan dengan kerajaan Malaysia dalam mengecam kekejaman Israel terhadap umat Islam di Palestin, kata anggota Parlimen Kubang Krian itu. Sementara itu, dalam kunjungan ke Kuala Lumpur itu, Lee turut mengadakan siri pertemuan produktif dengan pemimpin pembangkang lain dan beberapa pemimpin kerajaan persekutuan termasuk Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi. Menurutnya, pertemuan itu dimulakan dengan sarapan pagi bersama anggota Parlimen Putrajaya Muhammad Razi Jidin untuk memahami perspektifnya mengenai hal ekonomi. Selepas itu, saya bertemu dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Kerajaan Tempatan, Ngah Komeng, di mana kami membincangkan bidang kerjasama yang berpotensi seperti di Bandar Pintar, pembaharuan bandar dan perancangan bandar. Pada sebelah petangnya, kami telah bermesyuarat di Putrajaya dengan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi, katanya dalam hantaran di Facebook. Selain itu, tambah Lee, dia dan delegasi mengakhiri kunjungan dengan makan malam bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan rakan-rakan. Rafizi ialah pengerusi bersama saya dalam jawatan kuasa bersama Peringkat Menteri Malaysia Singapura untuk Iskandar Malaysia JMCIM. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Malaysia kami yang melepaskan jadual sibuk mereka untuk bertemu dan melayani kami, ujarnya. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil menyahut cabaran untuk berdebat dengan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Bagaimanapun, Isham meletakkan syarat agar debat itu diadakan di gelanggang yang neutral dan bukannya dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang majoritinya adalah orang-orang yang dilantik Ahmad Zahid. Jika saya berdebat di gelanggangnya dan salurannya, itu berat sebelah dan tidaklah bijak. Saya bukanlah bodoh seperti yang disangka, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Isham berkata demikian merujuk wawancara Ahmad Zahid dengan Berita Harian di mana Presiden UMNO itu mencabarnya untuk berdebat sekiranya dia anak jantan. Kata Isham, Ahmad Zahid dalam artikel tersebut merujuknya sebagai bekas ketua penerangan yang pernah bertanding MT baru-baru ini dan tidak sependapat dengan Presiden. Dia juga merujuk saya sebagai yang tidak datang mesyuarat. Dia suruh saya bentan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi untuk beri pandangan dan katanya bukan berkokok di luar. Apa yang dia tidak beritahu ialah sebelum pilihan raya negeri bersama Pakatan Harapan, saya telah ingin bercakap dalam mesyuarat Majlis Tertinggi tetapi dia tidak beri. Apabila tiba giliran saya bercakap, dia terus tutup mesyuarat tanpa beri saya berhujah. Apa guna saya datang mesyuarat jika hanya untuk ikut kehendaknya untuk endorse DAP dalam mesyuarat? Soalnya, justru Isham berkata, dia sedia meletakkan jawatannya sebagai anggota MT sekiranya tewas dalam debat yang disiarkan secara langsung di hadapan akar umbi UMNO. Jika Datuk Seri menang, saya akan letak jawatan. Jika saya menang, Datuk Seri boleh buat referendum parti atau buat pemilihan presiden atau fikirkan apa yang patut dibuat oleh Datuk Seri. Itu jika Datuk Seri berani dan anak jantan, katanya. Dalam hantaran itu, Isham mengakui dia tidak sependapat dengan Ahmad Zahid selepas Presiden UMNO itu membuat keputusan bekerjasama dengan DAP dalam pilihan raya. Saya telah serah semula jawatan Ketua Penerangan UMNO itu sebab jika saya masih memegangnya, saya perlu memperjuangkan DAP dan menutup sebelah mata. Ke atas perjuangan DAP menegakkan Malaysia, ini bertentangan dengan pendirian saya. Mungkin dia terasa hati dan koyak dengan pendirian saya itu, namun dia tidak boleh paksa saya dan akar umbi untuk terima DAP. Dia juga tuduh kononnya saya baling batu sembunyi tangan. Walhal, saya tidak pernah menyuruh orang-orang saya menghentam Presiden sebagaimana orang-orang Presiden disuruh menghentam saya. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh jadi munafik atau kerap berbohong, terutama untuk menjatuhkan orang yang tidak menyokong kita, katanya. Meskipun Perikatan Nasional tewas pada pilihan raya kecil Dun Pelangai, namun gabungan itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding pilihan raya umum ke-15, kata pengerusinya Muhyiddin Yassin.
Pun begitu, Muhyiddin berkata pihaknya tetap menghormati pilihan yang dibuat oleh pengundi-pengundi di DUN berkenaan. Walaupun Perikatan Nasional tidak memenangi kerusi tersebut, Perikatan Nasional menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding PRU15 dengan mencatatkan peningkatan sebanyak 1,115 undi. Majoriti yang diperolehi oleh Barisan Nasional pula merosot daripada 4,048 dalam PRU15 kepada 2,949 dalam PRK ini, katanya dalam kenyataan media. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mendakwa keputusan PRK DUN Pelangai juga menunjukkan Barisan Nasional gagal menambah sokongan walaupun bergabung dengan Pakatan Harapan. Ini katanya walaupun seluruh jentera serta sumber kerajaan dikerah secara terang-terangan untuk membantu kempen Barisan Nasional. Saya percaya seperti mana trend dalam pilihan raya negeri dan siri PRK sebelum ini, tidak berlaku pemindahan undi atau vote transferability yang ketara antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebaliknya yang berlaku ialah peralihan sokongan kepada Perikatan Nasional, terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu, kata bekas Perdana Menteri itu. Keputusan PRK DUN Pelangai sebelum ini menyaksikan calon Barisan Nasional Amiza Abu Adam berjaya mempertahankan kerusi itu dengan memperoleh 7,324 undi, iaitu 62.37%. Amiza menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi dan calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasni yang hanya meraih 47 undi. Pada pilihan raya negeri yang berlangsung 12 Ogos lalu, Perikatan Nasional memperoleh kemenangan besar di 3 negeri dan turut berjaya menembusi negeri-negeri yang dikuasai Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Barisan Nasional pula mempamerkan prestasi buruk apabila hanya memenangi 19 kerusi di 6 negeri berkenaan. Ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini bangkit bersolidariti bagi mempertahankan seorang wakil rakyatnya yang didakwa difitnah selepas gambar kononnya dia menghisap rokok elektronik atau vape di Dewan Rakyat tular di media sosial dan mendapat kecaman. Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan berkata tindakan tegas harus diambil mengikut peraturan Dewan Rakyat ke atas jurugambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia susulan penyebaran gambar Iqmah Hisham Abdul Aziz. Perikatan Nasional Tanah Merah meletakkan sesuatu objek berbentuk silinder pada mulutnya yang disebarkan di media sosial sebelum ini. Pihak kami memandang berat jika sekiranya pihak Parlimen tidak mengambil apa-apa tindakan sewajarnya seperti yang telah diperuntukkan, bahawa pihak Parlimen boleh mengambil tindakan kepada mana-mana ahli dan juga orang luar yang melakukan kesalahan. Sebagaimana yang disenaraikan, ada 14 kesalahan di bawah Akta 347 Majlis Parlimen, keistimewaan dan kuasa ini. Salah satunya Seksyen 9(E, iaitu mencela mana-mana ahli yang datang dan tinggalkan majlis. Sekarang ini terbukti seorang jurufoto dari pejabat Perdana Menteri mengambil secara salah gambar ini dan diviralkan. Persoalan di sini, adakah jurufoto Perdana Menteri juga menjadi paparazi di Parlimen ini? Tengok siapa buat salah dengan cara yang berunsur fitnah. Jadi saya harap Parlimen memberikan satu petua. Adakah Parlimen akan memanggil jurufoto terbabit? Kata Taqiyuddin, Perikatan Nasional Kota Baru. Sementara itu, Rona Kiandi berkata, Speaker Dewan Rakyat sepatutnya turut sama mempertahankan wakil rakyat yang terlibat. Sepatutnya Speaker atau Parlimen selain daripada memberikan surat tunjuk sebab pada Tanah Merah iaitu Iqmah Hisham untuk mempertahankan diri, Parlimen sepatutnya membuat siasatan dalaman. Parlimen ada akses kepada CCTV. Parlimen ada bukti fizikal di mana bentara ada di sini. Sepatutnya itu disiasat, bukan meletakkan beban untuk membuktikan dia tidak bersalah kepada Tanah Merah untuk dia tidak merokok, tak hisap vape. Imej dia sebagai ahli Parlimen sepatutnya dipertahankan oleh Speaker dan Parlimen ini, katanya. Pada 21 September lalu, Iqmah Hisham didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Bagaimanapun dia menafikan dakwaan itu dan menegaskan bahawa objek yang dimasukkan adalah sebatang pen kerana dia tidak merokok maupun menghisap vape. Laporan polis turut dibuat oleh pegawai khasnya Wan Muhammad Faisal Ismail di IPD Dangwangi, Kuala Lumpur sehari kemudian. Pada 23 September lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid mengesahkan tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap jurugambar berkenaan oleh seorang pembantu Iqmah Hisham. Menurut Alauddin, tiada siasatan dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar tersebut. Sementara itu, bangkit mempertahankan diri, Iqmah Hisham sekali lagi menafikan dakwaan terbabit dan berharap tindakan tegas diambil terhadap mereka yang telah memfitnahnya sekiranya terbukti dia tidak bersalah. Saya telah memberi penjelasan sesungguhnya. Saya tidak isap rokok, tidak isap vape dan saya telah beri penjelasan kalau ada bukti 20 tahun lepas. Kalau saya isap rokok, saya tidak pernah isap rokok. Hari ini saya dapat surat daripada Speaker yang mana Speaker menulis berdasarkan penelitian tidak dapat disahkan saya menghisap rokok elektronik dalam Dewan. Oleh itu tidak ada tindakan dikenakan terhadap saya. Saya nak jelaskan, adakah Speaker telah memanggil jurufoto tersebut? Saya percaya jurufoto yang profesional tidak akan ambil gambar hanya sekeping dan apakah ada semakan melalui CCTV dibuat? Soalnya, tambah Iqmah Hisham, imejnya tercemar ekoran gambar yang ditularkan itu. Saya juga minta Speaker kalau terbukti saya tidak isap vape, teguran perlu diberi kepada orang luar, tidak kira jurufoto dan yang dibenarkan masuk, jangan buat viral, tegasnya.